KPM. Okey, Fendi. Betul ke ni saya buat? Ke kanan sikit. Kanan, Ke kiri. kiri, Atas. atas, Ke bawah. bawah. Kejap. Tak jadilah. Macam susah je. Senang aja sebenarnya. Oh, ya ke? Fendi ajar saya je lah. Okeylah. Okeylah, kita belajar dululah. Okey, jom. Jom. Rakan-rakan semua, anda sedang menonton slot Prasekolah di Didik TV KPM bersama saya Kak Syafiqah ataupun Syafiqah Farahin Razali, dan hari ini rakan-rakan semua, apa ya kita nak belajar? Kita nak belajar perkembangan fizikal dan penjagaan kesihatan. Sebentar tadi rakan-rakan semua pun telah menyaksikan profil guru kita. Itu dia. Cikgu kita pada hari ini, Cikgu Ahmad Afiq Afandi daripada SK Bandar Utama Damansara 2 Selangor. Cikgu, Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu sihat ke? Alhamdulillah sihat. Sebab Wah. cikgu memang sentiasa menjaga kesihatan. Ya, guru prasekolah kita juga guru kesihatan. Ya, menjaga kesihatan Ya, tu mestilah betul. ada ya cikgu. Dan tak lupa juga kita ada jurubahasa isyarat kita, Cikgu Zaharatul Akmal daripada SK Taman Bunga Raya 1 Selangor. Terima kasih Cikgu Zaharatul kerana bersama kami pada hari ini. Cikgu sihat? Ya, Alhamdulillah. Baiklah, rakan-rakan semua, nak tahu ke apakah sebenarnya topik kita pada hari ini? Jom kita minta Cikgu Afandi ulas dan nyatakannya. Cikgu, silakan. Okey, baiklah. Fika, sebenarnya kita nak belajar satu benda ataupun satu perkara yang memang kita laksanakan setiap hari sebenarnya. Iaitu kita nak laksanakan pergerakan kreatif. Dia tak kisah sebenarnya awak kreatif ke, awak tak kreatif ke. Pergerakan ni memang kita sentiasa lakukan setiap hari. Kita bergerak cuci pinggan, kita nak bergerak lap tingkap, kita nak bergerak ambil barang kan. Jadi memang kita akan bergerak. Jadi untuk hari ini kita akan belajar melakukan pergerakan kreatif menggunakan alatan atau bahan. Alatan atau bahan ya cikgu? Ya, betul. Tertanya-tanya juga, apakah aktiviti yang kita nak lakukan cikgu? Okey. Kenapa Cikgu Fendi? Cikgu Fendi kan? Macam Cikgu Fendi, kenapa? Kenapa saya nak kena bergerak dengan alatan dan bahan? Sebenarnya, pergerakan kreatif menggunakan alatan atau bahan ni sebenarnya dah lama dah berada, dah bertapak lama dah dekat terutamanya dalam budaya kita. Okey, budaya serumpun kita memang dah ada. Sebagai contoh, contoh yang pertama cikgu nak tunjuk ialah di mana kita ada tarian, jenis tarian, okey. Tarian biasa, tarian ni memang sangat-sangat terkenal ke ya, cikgu? betul, dan terkenal. Di mana tarian menggunakan, nampak tak Fika? Nampak tak dia menggunakan apa? Macam tahu ni macam ada di dapur mak saya cikgu. Dia menggunakan pinggan ataupun piring. Sebab tu kita panggil dia tarian piring. Tarian piring ni ditarikan oleh suku kaum Minangkabau. Minangkabau ni kalau kat negara kita dia berada kebanyakannya di Negeri Sembilan. Jadi inilah contoh, nampak tak dia pegang piring tu kan? Kalau cikgu. kita tak ada piring, kita guna pinggan lah Fika. Dia ikut saiz dia kan. Okey, kemudian kita ada yang seterusnya kita ada tarian sapu tangan. Yang ni dia guna sapu tangan tau. Untuk menari. Tapi macam mana Fika dia menari? Macam mana tu cikgu? Macam dia kibas-kibas ke cikgu? Ya, betul. Fika nak cuba tak? Macam nak je, seronok Kan, macam pula. seronok kan? Okey, kita cuba dulu yang tarian piring dulu. Boleh tak? Okey cikgu, Okey, jom. jom. Okey, dekat depan Fika tu kita ada piring. Cikgu pun ada piring juga. Okey. Ada piring, tak kisahlah. Yang ni kita guna piring yang selamat. Sebab kita bukan profesional. Jadi kita guna yang tidak pecah. Kita guna yang tidak pecah. Jadi Fika biasanya dia akan letakkan dekat atas
tangan lah kebiasaannya kan. Dia akan letakkan di tangan, telapak tangan, di telapak tangan. Okey. Okey, kemudian dia ada beberapa pergerakan yang cikgu tahu. Sebenarnya cikgu pun tak profesional. Tapi kita nak bergerak, kita nak cuba bergerak menggunakan piring atau pinggan ni saja, okey? Ya, cikgu. Yang paling mudah lah Fika, kita bergerak ke kanan. 1, 2. 2. Lepas tu kita ke kiri pula. 1, 2. Mudah tak? Mudah sangat, cikgu. Lepas tu kalau dia punya irama tu dia macam rancak, dia akan 1, 2, 3, 4. Dia akan gerakkan pinggan tu. 1, 2, 3, 4. Macam tu. Okey. Dan kalau nak advance lagi, nak yang profesional lagi kan. Okey, pinggan ni dia akan pegang dan dia akan putarkan. Pusingkan pinggan tu. Cuba Fika cuba. Agak cuba. mencabar tu, cikgu. Ya, bayangkan. Tak pusing, cikgu. Bayangkan. Macam tu je. Jadi bukan mudah ya untuk kita bergerak, membuat pergerakan menggunakan alatan tambahan. Tapi boleh je dia ikut kreativiti macam mana kita nak bergerak. Kalau kita nak pegang pinggan ni, kita nak pegang ke depan pun tak ada masalah. Okey, nak pegang ke belakang pun tak ada masalah. Maksudnya cikgu, bebas ya? Ya, bebas. Kita nak pergerakan dia mengikut kreativiti kita sendiri. Baik, kita pusingkan lagi sekali. Pusingkan lagi sekali. Mengelak kan? saya. Jadi juga kan? Okey. Seterusnya kita tengok yang seterusnya. Kita cuba yang seterusnya iaitu yang gunakan sapu tangan. Ada sapu tangan kan? Ada cikgu yang ini dia. Yang cikgu punya warna apa yang cikgu punya ni? Cikgu punya berwarna hijau. Okey. Biasanya tarian sapu tangan ni ditarikan beramai-ramai lah. Okey, ini pun sama. Dia akan tolak 1, tolak 2, tolak 3, tolak 4. Dia tolak-tolak ataupun dia boleh kibas. 1, 2, 3, 4. Macam tu. Kalau nak lap macam ni, cikgu boleh? Boleh. Nak lap pun boleh. Tak ada masalah. Sebab tu cikgu cakap tadi, pergerakan ni dia mengikut kreativiti. Mungkin nak mengelak meja. Tu, 2, 3, 4. Nak mengelak tingkap pula. 1, 2, 3, 4. Tak ada masalah. Sebab ini semualah merupakan mengikut kreativiti kita. Kreativiti kita untuk laksanakan pelbagai pergerakan. Ini ada antara 2 contoh pergerakan yang menggunakan alatan atau bahan yang ada di dalam budaya kita. Okey, cikgu, mudah sebenarnya nak dapat kain, nak dapat pinggan. Memang sangat-sangat mudah untuk rakan-rakan kita semua mengikuti sekali ya, cikgu? Ya, betul. Kalau kat rumah tu, kan anak murid cikgu yang ada dekat rumah tu yang ada nampak kain. Tapi jangan guna kain buruk pula kan, kotor. Ya, betul. Kipas-kipas nanti sesama. Kipas-kipas nanti sesama. Kita cari kain yang bersih kan, cari yang bersih dan yang kalau boleh janganlah terlalu besar. Sebenarnya yang besar pun boleh guna juga, tapi untuk tarian sapu tangan, mana ada sapu tangan besar-besar, sapu tangan kecil-kecil je kan yang mudah masuk poket kan. Jadi bila kita masuk poket pun kita macam terus macam tu. Ya, kita boleh menari. Gunakan macam tu. 1, 2, 3, 4. Tu antara contoh pergerakan dia. Cuba Fika buatlah sikit, cikgu nak tengok. Boleh tak? Pergerakan pergerakan tarian, menggunakan sapu tangan. Cikgu kata kita tolak. Ya, macam tolak. tu. 1, 2, 3, 4. Atas pun boleh, cikgu? Kiri, kanan, kiri, kanan pun tak ada masalah. Ataupun mungkin kita nak pusing pun tak ada masalah. Itu semua mengikut kreativiti kita, Fika. Okey, cikgu. Baiklah. Sebentar tadi pun cikgu Fendi terangkan kita bebas bergerak ya rakan-rakan. Jadi selepas ini lagi banyak aktiviti kita akan buat dengan apa yang kita ada di sini. Jadi tunggu saksikan selepas ini di Didik TV KPM. Pergilah di pantai yang indah, bermacam acara di Kuba. Bermainlah berkawan-kawan, bermain persukaan. Ada yanglah berlari-lari, ada yanglah menari.
Didik TV KPM. Hai rakan-rakan semua, kembali ni ke rancangan Didik TV KPM bagi slot prasekolah dan hari ini mata pelajaran kita ialah penjagaan fizikal dan perkembangan fizikal dan penjagaan kesihatan. Okey, Cikgu Afendi. Ya, saya. Pada segmen kali ini apakah yang kita akan lakukan? Okey, kita dah mengenali sejarah pergerakan menggunakan alatan atau bahan kan. Jadi sekarang kita nak cuba gunakan alatan ataupun gunakan bahan yang berada di sekeliling kita. Menggunakan kreativiti sendiri. Okey. Kira maknanya kita bebas berdansa. Wah, Tetapi bebas. menggunakan alatan atau bahan Fika. Okey. Jadi nak cuba tak? Nak cuba tapi saya terfikir apakah alatan tambahan tersebut, Cikgu? Alatan dan bahan yang mudah untuk kita dapat. Contohnya kalau anak-anak murid cikgu yang ada kat rumah tu sekarang kan, cuba tengok keliling. Cuba kita tengok keliling. Kiri dan kanan apa yang ada dekat rumah kita, boleh ambil, kita angkat sama-sama. Jom kita melakukan pergerakan kreatif menggunakan bahan tersebut. Sebagai contoh Fika. Ya, cikgu. Cikgu ada dekat studio ni, cikgu tengok, cikgu jalan. Cikgu nampak, ada banyak ni barang. Ada payung, ada sapu tangan, ada abakus juga. Cikgu. Tapi yang menarik perhatian cikgu ialah Penyapu? Ini nak tolong mak menyapu kan. Ya, bahan di rumah, cikgu. Ya, bahan-bahan. Inilah contoh bahan yang kita boleh jumpa dekat rumah. Okey, jadi nak buat apa? Macam mana ni Kak? Okey, cikgu. Kita nak lakukan pergerakan kreatif menggunakan penyapu. Dan kali ni kita nak gunakan muzik. Okey, jom. Cikgu dah bersedia ni. Apa kata kita onkan muzik? Okey, cikgu. Okey, kita boleh pegang. Tak kisah macam mana kita nak pegang. Contohnya kita tengah sapu kan? Okey, jom. Kita dengar muzik. Pergerakan yang sangat menarik macam Kan? dirancang. Ya. Dia sebenarnya bebas je. Cikgu fikir, okey, bila kita dengar muzik tu, telinga kita akan terus tangkap nada dan irama dia kan. Lepas tu sebenarnya kita menari ni adalah satu gambaran yang menunjukkan perasaan kita. Contohnya sekarang cikgu memang sangat-sangat gembira. Cikgu sedang gembira, jadi cikgu pun membuat pergerakan yang cikgu sedang gembira. Walaupun cikgu kena sapu rumah kan, tapi cikgu gembira. Jadi cikgu pun menarilah menggunakan penyapu. Tadi pergerakan tersebut ada ke kiri, ke kanan dan pusing macam cikgu sebutkan Ya, kan? betul. Okey, Fika, kita cuba. Cuba Fika ambil satu bahan atau alatan yang berada di sekeliling Fika. Cuba cikgu tunjukkan. Cikgu nak tunjukkan. Mungkin macam, Cikgu Fendi memanglah Cikgu Fendi dah besar. Cikgu Fendi boleh buat sendiri. Tak, sebenarnya Cikgu Fendi pun buat pergerakan secara bebas, secara mengikut kreativiti kan. Okey, kita pegang alatan apa-apa yang ada dekat rumah dan murid pun boleh cuba juga tahu. Okey, lepas tu kita cuba kita gerakkan ke kanan. Ke kanan kita lah. Okey, mula ke kanan 2 kali. 1, 2. Lepas tu kita cuba ke kiri pula 2 kali juga. 1, 2. Macam tu, begitu mudahnya, cikgu. Dah mudah dah. Kita dah ada pergerakan 2 jenis pergerakan dah kita buat. Betul. Lepas tu apa kata kita ke atas dan ke bawah pula. Okey. Contohnya kan kita boleh buat 1, 2. 1, 2. Dah jadi. Apa kata sekarang kita gabungkan pergerakan yang kita dah belajar tadi? Okey, boleh cikgu. Jom kita Saya cuba. sudah bersedia. 1, 2, mula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Berpeluh dah ni dapat cikgu. dah. Rasa Kiraan. macam lagi sihat bila kita buat macam ni. Kan, bila kita gembira, kita menari bukan saja kita untuk seronokkan diri, tapi ianya juga dapat membantu kita punya perkembangan fizikal. Terutama sekali untuk murid-murid prasekolah. Murid-murid prasekolah kita janganlah asyik makan, lepas kita tengok game, kita main game je kat rumah kan. Kurang sihatlah gaya hidup tersebut. Jadi kita kena melakukan pergerakan sedikit. Dan dengan cakap Cikgu Fendi tu, jangan lupa rakan-rakan di rumah ikut sekali ambil barang yang ada di sekeliling tu, angkat dan buat pergerakan sama-sama dengan Kak Syafiqah dan juga Cikgu Fendi ya. Alright, jom. Apa kata kita onkan lagi sekali muzik. Kita onkan muzik lagi sekali, kita buat pergerakan. Okey, kali ni cikgu nak cuba dengan pula. Pasu bunga ni pun selalu dekat rumah kan? Tapi jaga-jaga tau, jangan ambil yang pasu bunga mahal mak awak. Okey, cikgu. Alright, okey, jom. Kita onkan muzik. Kita cuba pergerakan tu ya. Fika boleh ikut je cikgu. Boleh. Kita ulang sekali. Ke kanan boleh. Kita nak ke kiri pun boleh. Kita nak ke atas, ke bawah. Ke atas, ke bawah. Kita pusing pula. Lepas tu kita bergerak bebas. Wah, seronoknya cikgu. Seronok kan? Rasa macam senang je kalau nak ikut sama-sama buat kat rumah. Ya, betul. Cikgu yakin murid-murid kat rumah tu mesti dia tak cukup. Dia kata tak cukup. Nak lagi Cikgu Fendi, nak lagi. Sebenarnya macam-macam awak dengar muzik, apa jenis muzik sekalipun yang ada rentak yang bersesuaian, awak boleh buat pergerakan secara kreatif. Sebab dia tanpa sedar dia dapat menyihatkan, dia dapat meningkatkan lagi kita punya perkembangan fizikal kita. Baiklah cikgu, selain anak patung kat depan ni, kita pun ada macam-macam lagi yang mungkin boleh beri idea kepada rakan-rakan semua untuk buat sama-sama di rumah kan cikgu. Ada cone, ada abacus. Kalau abacus ni mungkin ada bunyi sedikit ya cikgu. Kan, betul ada bunyi. Kita macam buat muzik pula. Macam tu kan. Dia ada bunyi-bunyi dia. So kalau buat pergerakan, dia akan bergerak-gerak, dia akan berbunyi lah. Ya, dia akan lebih seronok. Macam-macam lagi sebenarnya dekat rumah. Kalau awak ada bantal. Oh, bantal? Ya, bantal Fika. Selalunya bantal bukan kita untuk buat tidur je. Kalau sebelum awak tidur tu kan, awak ambil bantal tu kan. Awak boleh, saya nak tidur, saya nak tidur. Pusing dengan bantal tu kan. Tak ada masalah. Kita exercise atau kita buat pergerakan sebelum tidur supaya kita mungkin lebih mudah nak tidur. Betul. Kadang-kadang orang cakap bila kita cergas sebelum tidur susah nak tidur, tapi sebenarnya lagi senang nak tidur kan cikgu? Betul. Jangan lupa tips tersebut ya rakan-rakan semua. Baiklah cikgu, mungkin setakat ini sahaja untuk segmen kali ini. Tapi jangan ke mana, kita akan berehat sebentar dan kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembalinya ke rancangan Didik TV KPM bagi slot prasekolah bersama Cikgu Fendi dan juga Kak Syafiqah. Tidak lupa juga kepada jurubahasa isyarat kita, Cikgu Zaharatul. Baiklah, tajuk kita pada hari ini ialah bebas berdansa. Jadi Cikgu Fendi, kali ini apakah yang kita akan membuat dengan kebebasan? Ya, sebenarnya kan kita berdansa secara kreatif ataupun secara mengikut kebebasan kita tu sebenarnya boleh jadikan ianya sebagai career ataupun kita jadikan sebagai kita punya
sukan. Fika Macam tahu mana tak tu, sebenarnya cikgu? kan kita bergerak menggunakan alatan ni juga merupakan satu sukan. Dan sukan ini ialah sukan yang memang dah terkenal secara di antarabangsa, di peringkat antarabangsa. Dan dia dipertandingkan tau. Satu dunia dah. Pertandingan. Cuba Fika teka. Sukan apa yang menggunakan alatan dan bahan sambil dia menari ataupun membuat pergerakan? Sambil menari tetapi sukan. Ya, dia sukan. Dia buat pergerakan. Macam gym rama je cikgu? Iya, betul. Gym rama merupakan salah satu sukan yang dipertandingkan secara global. Jadi maknanya semua orang dah tahulah kalau nampak je pakaian dia, nampak je alatan dia. Ni mesti gym rama. Macam tu. Ada pakaian tertentu ya, cikgu? ada pakaian tertentu lah. Biasanya kita dah tahulah itu memang ahli gym rama. Di mana ahli gym rama ini dia bergerak, dia ada pergerakan. Sebab kalau macam gym rama, dia ada batas dia dan ada syarat-syarat dia. Sebab bila dah dijadikan pertandingan, kita perlu menjaga kesihatan, kita perlu menjaga keselamatan dan kesihatan bila lakukan aktiviti kan. Jadi dia adalah dia punya orang kata peraturan-peraturan. Tapi dia masih lagi di dalam konteks pergerakan menggunakan alatan. Gym rama ni dia secara individu atau secara berkumpulan. Okey. Cikgu boleh tunjukkan sebenarnya. Cikgu ada gambar dan tunjukkan awak secara ni. Ni contoh. Ini adalah contoh gym rama yang menggunakan apa? Fika tengok. Menggunakan bola, cikgu. Ya, betul. Menggunakan bola. Cikgu pun ada bawa bola kejap lagi. Kita tunjuk. Okey. Dan ada juga yang menggunakan... ni Fika mesti suka. Ni ribbon, cikgu. Ya, betul. Yang ini menggunakan ribbon. Dan yang ketiga, kita ada... yang ini pun selalu dekat sekolah. Cikgu-cikgu memang akan ajar menggunakan alatan ini. Yang kita namakan sebagai... Gelong ataupun gelong. Tak ada masalah. Gelong rotan kalau diperbuat daripada rotan. Kalau yang ni gelong plastik yang cikgu ada bawa. Jadi Fika, cikgu ada bawa tau sebenarnya semua. Jadi kita nak tengok daripada awal. Yang ini bola mana? Boleh tak tolong carikan cikgu? Mana bola? Saya dah jumpa. Ni. Cikgu ada bawakan bola untuk murid-murid cikgu semua tengok. Itu yang Kak Fika pegang tu ialah bola. Antara bola yang boleh digunakan kalau kita nak konon-konon lah kita nak berangan-berangan kan jadi ahli gym rama menggunakan bola. Kalau kita tengok kat sini pergerakan dia ada melempar atau melontarkan bola tersebut. Dia ada pose dia. Bila dia pose macam ni dia dapat markah berapa. Bila dia pose macam ni dia dapat markah berapa. Ada markah ni, cikgu. cikgu. Ada markah. Pertandingan kan bila sukan ni dia ada markah dia lah. Tapi yang tu cikgu kurang arif lah mengenai gym rama sebab cikgu pun bukan ahli gym rama. Macam susah je cikgu kan? Ya, betul. Tapi dia bebas. Dia masih dalam konteks dia boleh melakukan pergerakan menggunakan bola. Cuba Fika bergerak sikit menggunakan bola. Kita ke kanan. Ke kanan, kita cikgu. ke kiri. Ke kiri, cikgu. Bola tu dan kita mungkin boleh berpusing-pusing menggunakan bola tersebut. Okey, 2 kali pusing. Cikgu bagi 10 markah. 10 markah. Kalau 10 lebih markah. lagi tu dah pening saya. Ya, betul. Alright, okey. Kita pergi seterusnya, boleh? Boleh, cikgu. Okey, kita dah tahu dah kita ada boleh menggunakan bola, pergerakan menggunakan bola. Lepas tu kita boleh gunakan ribbon. Jadi cikgu letak sini sebab cikgu tahu mesti Fika nak guna juga tau. Betul, cikgu. Cikgu ini. dah bercerita tadi mestilah kita nak buat juga kan? Ya, betul. Ini ribbon tapi ini bukan ribbon yang sebenar digunakan oleh ahli gym rama lah. Ini adalah yang cikgu buat sendiri. Yang ini cikgu buat sendiri. Jadi mereka akan mereka akan tolakkan macam tu. Lebih kurang beginilah. Macam tu. Dan mereka akan buatkan seperti ini. Dan mereka juga boleh buat pusingan seperti itu. Hebatnya cikgu dah macam atlet negara dah. Okey, Fika nak cuba ke? Boleh, cikgu. Okey, jom kita cuba. Okey. Tapi bila cakap pasal ribbon ni cikgu kena hati-hati kan cikgu? Ya, betul, kita kena berhati-hati bila kita gunakan ribbon. Kita bila kita pusing-pusing tu kan, kita jangan terlalu kuat. Kalau tak nanti kita akan terbelit. Okey. Saya buat sedikit pergerakan lah cikgu. Ya, buat sedikit pergerakan. Ke kanan, ke Ke kiri. atas,
Dan bentuk macam lapan tadi ya, cikgu? Bentuk lapan. Macam tu. Okey, cikgu. Dah Itulah dia. seronok. Dan yang terakhir kita ada gegelung ni. Gegelung ni pun sama juga. Dia bergerak pun menggunakan dia boleh naik, turun ataupun kadang-kadang dia masukkan pun boleh juga, tak ada masalah. Dia ikut pergerakan kreatif. Okey, yang orang pusing-pusing tu cikgu Ya, pun betul. boleh. Boleh. Nak pusing, nak hula hoop kan? Kan kita nak pusingkan tu pun tak ada masalah. Okey, pergerakan namanya pergerakan bebas kan cikgu? Ya, pergerakan bebas. Okey, Asalkan baiklah. menggunakan kita punya alatan-alatan kita. Ya, cikgu. Cikgu Fendi, terima kasih atas penerangan tersebut. Boleh tak cikgu kongsikan sedikit rumusan bagi segmen kita pada hari ini? Okey, baiklah. Sebenarnya, perkembangan fizikal ni kita boleh laksanakan, kita boleh jaga, kita boleh meningkatkan kita punya perkembangan fizikal. Bukan saja kalau kita sebut senam, kita kena berlari. Kalau kita sebut senam, kita kena pergi jogging. Kalau kita bersenam, kita kena main badminton. Sebenarnya bukan itu saja. Awak melaksanakan pelbagai pergerakan pun sudah dikira sebagai satu senaman. Okey, awak dengar muzik kan, awak gerak ke kiri kanan, bagus untuk awak punya tumbesaran dan juga perkembangan fizikal. Jadi jom kita sama-sama ambil barang ataupun awak boleh bergerak secara bebas. Itulah yang kita dah belajar hari ini, Fika. Setuju, cikgu. Terima kasih untuk segala perkongsian ilmu Cikgu Effendi pada hari ini, dan juga terima kasih kepada jurubahasa isyarat kita Cikgu Zahratul Akmal kerana berada bersama kami pada hari ini. Baiklah, cikgu, kita telah sampai ke penghujung sehingga kita berjumpa lagi rakan-rakan semua. Bye-bye. Assalamualaikum.